Selamat petang, salam sejahtera. Berita paling menggemparkan Malaysia, seorang lelaki yang pernah kena lokap persoal dana RM70 juta MySejahtera tambah berang. Pada Jun 2021, rumah seorang lelaki diserbu dan dia dilokap selama 1 malam kerana membuat ciapan tentang peruntukan untuk MySejahtera. Dia ditahan di bawah ordinan darurat yang berkuat kuasa ketika itu kerana mencetuskan kegentaran awam. Ciapan itu menyatakan peruntukan RM70 juta bukan untuk MySejahtera tetapi kepada satu kontraktor untuk menguruskan vaksinasi. Dengan isu peruntukan dan pemilikan MySejahtera kembali menjadi perhatian, berita-berita berkenannya mencetuskan kemarahan lelaki itu. Saya marah sebab kena lokap sehari tahun lepas dengan hilang telefon, modem dan RUT sampai berbulan-bulan sebab persoalkan perkara yang hari ini terbukti betul dalam berita ciapnya semalam. Lelaki berusia 37 tahun yang bekerja dalam industri IT itu tidak pernah dirujuk secara khusus dalam kenyataan polis berhubung penangkapannya serta laporan berita berkenannya. Dia hanya dirujuk dengan menggunakan nama Twitternya ketika itu, Abah Echemen GLC. Enggan mendedahkan identiti dirinya, dia ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini berkata, laporan berita berkenaan perkara itu, muktahir ini membuatkannya menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak berkuasa. Saya nak ambil tindakan undang-undang, tetapi saya tak ada masa dan tenaga untuk melakukannya, katanya. Bagaimanapun, laporan minggu lalu tidak menyentuh berhubung perkembangan untuk pemberian vaksin dan tanggungjawab kontraktor seperti ciapannya tahun lalu. Sebaliknya, ia berkenan bagaimana MySejahtera dibangunkan tanpa kontrak yang sebetulnya dan tentang kerajaan yang baru sekarang membuat perundingan perolehan dibuat. Perkara ini berdasarkan prosiding jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC minggu lalu. Namun lelaki itu yakin perkembangan itu membuktikan ciapannya. Berita hujung minggu lalu bahawa RM70 juta bukan digunakan untuk membangunkan MySejahtera dan portalnya. Itulah yang saya ciapkan. Jika kita tidak bersuara, siapa lagi? Soalnya. Setakat ini, kes itu diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut oleh pejabat peguam negara. Barangan yang dirempas juga telah dipulangkan. Namun, kata lelaki itu, dia tidak lagi boleh menggunakan telefon itu kerana pihak berkuasa telah melakukan sesuatu pada sistem pengoperasiannya ketika menjalankan siasatan menyebabkan ia tidak lagi boleh digunakan. Akaun Twitternya juga telah digantung dan ciapannya yang kebanyakannya kritikal terhadap kerajaan telah dipadam. Sejak dibebaskan, dia telah kembali di Twitter dengan nama yang sama dan terus membuat ciapan mengkritik dasar kerajaan. Mula-mula agak takut juga, tapi kalau semua takut bersuara, siapa lagi nak bersuara bagi pihak kita? Ketika saya kena tahan di bawah ordinan darurat, ada orang lain yang turut ditangkap atas hal sama, tetapi saya seorang saja yang dilokap. Ketika itu saya tahu yang ada kebenaran tentang apa yang saya perkatakan, katanya lagi. Antara yang disiasat pada Jun lalu kerana mengkritik MySejahtera adalah Ketua Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial Azrul Muhammad Khalid. Dia disoal siasat polis berhubung ciapan pada November 2020 yang membangkitkan kebimbangan berkenaan pelindungan data yang diperoleh dan diselia MySejahtera. Kes itu masih disiasat dan telefonnya masih dengan pihak polis menurut Azrul di Twitter. Dia juga berkata tidak mendengar tentang kes itu daripada pihak berkuasa sejak tahun lalu. Saman mereka. Kira-kira 24 jam selepas ciapan lelaki itu berkenan kemarahannya, ia telah diciap semula sebanyak 2,000 kali dan menerima 5,000 tanda suka.
Kebanyakan netizen menggesanya untuk mengambil tindakan undang-undang. Manakala ada juga yang bertanya jika dia memerlukan uang untuk perkara itu. Seorang pengguna berkata, saman mereka kena fitnah agar kes ini dijadikan contoh dan kerana ia menjejaskan kehidupan seharian dan kerja anda. Laporan berkenaan MySejahtera yang dimaunkan oleh pihak persendirian tanpa kontrak yang sepatutnya dengan kerajaan telah membangkitkan kebimbangan berkenaan perlindungan data. Semalam, Menteri Khairi Jamaluddin memberi jaminan yang Kementerian Kesihatan saja memiliki akses terhadap data yang diperoleh aplikasi itu. Sebagai sebahagian daripada langkah mengawal penularan COVID-19, warga Malaysia perlu mendaftar masuk ketika mengunjungi mana-mana premis menggunakan aplikasi itu. Namun, ramai yang mempersoalkan keperluannya kerana data tersebut tidak digunakan untuk pengesanan kontak untuk kes individu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Ulas Bye-bye. jangan tak ulas jangan malu-malu, bongkar jangan tak bongkar sampai terlondeh. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, MP Sri Aman keluar PSB, isytihar sokongan kepada Perdana Menteri. Ahli Parlimen Sri Aman dari Parti Sarawak Bersatu PSB, Masir Kujat, mengumumkan keluar Parti Pembangkang serta-merta dan mengisytiharkan sokongan kepada pentadbiran Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Katanya dia akan kekal sebagai wakil rakyat bebas buat masa ini, memandangkan penggal parlimen semasa akan tamat dalam setahun lagi. Dengan keputusan itu, dia berharap kerajaan akan menyalurkan peruntukan setara kepadanya seperti yang dinikmati oleh ahli parlimen kerajaan lain. Saya keluar Parti Rakyat Sarawak PRS yang merupakan parti komponen parti pemerintah GPS dan saya menyertai PSB pada tahun 2019. Sejak itu saya mempunyai sumber dana yang terhad untuk menjaga pembangunan di kawasan saya. Jadi, saya harap dengan status bebas dan menyokong kerajaan BN, pimpinan Ismail Sabri, saya berharap diberikan sedikit peruntukan untuk 1 tahun ke depan ini untuk saya berkhidmat di kawasan saya. Mungkin dalam 1 juta ringgit atau 2 juta ringgit, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Keputusan ini dibuat selepas mengadakan perbincangan dengan penyokong akar umbi di kawasan saya dan juga ketidakstabilan politik di negara ini yang jelas menjejaskan ekonomi negara dan pembangunan itu antara faktornya saya keluar. Saya percaya langkah terbaik untuk MARA ialah mengenepikan politik buat masa ini agar dapat membantu menstabilkan dan membina semula negara, katanya lagi. Malaysia Kini sudah cuba menghubungi Presiden PSB Wong Sun Ko untuk mendapatkan ulasannya. Dengan langkah Masir itu, PSB kini hanya tinggal seorang ahli parlimen, yaitu Wakil Selangau Barubian. Pada Mac 2019, Masir telah keluar dari Parti Rakyat Sarawak PRS dan menyertai PSB. Sebelum ini, semasa langkah Sheraton, Masir pada mulanya mengisytiharkan sokongan kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Namun, PSB kemudian mengarahkannya untuk mengikuti ketetapan parti dan menyokong Dr. Mahathir Mohamad